Hai adik-adik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama-sama dengan Cikgu Johan untuk mengikuti pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 SK. Sebelum kita teruskan pelajaran kita pada kali ini, Cikgu nak ucapkan tahniah kepada kamu semua kerana kamu semua akan kembali semula ke sekolah dalam sekitar 2 minggu lagi untuk meneruskan pelajaran secara bersemuka bersama-sama dengan guru kamu. Di kesempatan ini juga cikgu nak memberi sedikit peringatan supaya kamu semua dapat berazam pada tahun ini ubah sikap, mana sikap-sikap yang tidak elok sebelum ini buangkan, buangkan sikap-sikap yang tidak elok tu. Contohnya sebelum ni kamu pergi sekolah asyik terlupa membawa buku teks, tidak bawa alat tulis, tidak bawa buku-buku latihan, buku penulisan dan sebagainya. Jadi ubah sikap tu untuk tahun ini. Kalau boleh, mesti boleh bawa buku teks, bawa kelengkapan alat tulis yang selengkapnya. Kamu sudah rasa bagaimana susahnya mengikuti pembelajaran secara dalam talian, secara online. Dan gunalah peluang yang ada selepas ini untuk menimba segala ilmu yang sebaiknya bersama-sama dengan guru kamu. Okey, kita teruskan untuk pelajaran kita kali ini. Tajuknya kita boleh. Masih lagi dalam tema yang pertama, iaitu tema kemasyarakatan. Unit 2, kerjasama eratkan perhubungan. Standard pembelajaran 2.1.1. Okey, kita teruskan apa objektif untuk mata pelajaran Bahasa Melayu kali ini. Okey, objektifnya pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons dengan betul. Itu objektifnya. Dan ini ialah paparan teks pada muka surat 8. Kamu boleh buka buku teks, buka muka surat 8 untuk mengikuti pelajaran kita kali ini. Aktiviti 1, membaca dan memahami teks. Kamu dinasihatkan membaca petikan dan faham maksud petikan dalam teks tersebut. Kemahiran membaca. Tajuk kita boleh. Afifi, Kaijun dan Tinis menyertai perlumbaan basikal antara komuniti kejiranan taman mereka. Sebelum perlumbaan, mereka diberi taklimat. Di dalam kotak yang berwarna kuning ini ialah taklimat yang diberikan kepada semua peserta sebelum perlumbaan bermula. Taklimat ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu taklimat sebelum perlumbaan dan taklimat ketika perlumbaan. Sebelum perlumbaan, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. 2. Peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. 3. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Ketika perlumbaan. 1. Peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda, iaitu arah laluan perlumbaan dan tempat berbahaya. 2. Peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. 3. Peserta perlu saling menghormati. Baiklah, maksud semangat kesukanan di sini ialah sikap saling hormat menghormati di kalangan para peserta dan sedia menerima apa-apa pun keputusan pertandingan dengan rasa rela hati. Baiklah, mari kita teruskan aktiviti membaca dan memahami teks untuk petikan yang seterusnya. Kamu boleh membaca bersama-sama dengan guru di rumah.
Kaijun telah memenangi pertandingan ini. Afifi pula hanya menduduki tempat keempat. Tahniah Kaijun, ucap Afifi. Terima kasih Afifi. Mengapakah kamu lambat Afifi? Tanya Kaijun. Peserta di hadapan saya tidak perasan akan arahan papan tanda. Akhirnya dia terjatuh kerana terlalu laju ketika menuruni bukit. Saya tidak sampai hati hendak meninggalkannya begitu sahaja. Jelas Afifi. Apakah tindakan kamu Afifi? Soal Tinis. Saya telah membantunya agar bangkit semula. Saya juga memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk meneruskan perlumbaan ini. Jelas Afifi. Wah, kami sangat bangga akan semangat setia kawan kamu Afifi, ucap Kaijun dan Tinis. Rim tayar basikal kamu kelihatan bengkok. Bahaya untuk kamu tunggang, kata Kaijun. Betul Kaijun. Kalau begitu, saya akan meminta bantuan ayah saya untuk membawa basikal Afifi pulang dengan kenderaan pacuan 4 roda, kata Tidis. Terima kasih Kaijun, Tinis, balas Afifi. Baiklah adik-adik, berdasarkan petikan ini, terdapat beberapa nilai murni yang perlu kita contohi. Nilai murni yang pertama ialah bantu-membantu. Afifi telah membantu peserta yang terjatuh dan memberikan kata-kata semangat untuk meneruskan perlumbaan. Afifi juga mempunyai sikap semangat kesukanan yang tinggi kerana sanggup memberhentikan kayuhan untuk membantu peserta itu. Nilai yang lain ialah berhemah tinggi. Tinis mempunyai budi pekerti yang mulia dan berhemah tinggi kerana menawarkan bantuan untuk membawa basikal Afifi pulang ke rumah, naiki kenderaan pacuan 4 roda ayahnya. Baiklah adik-adik, seterusnya mari kita ke aktiviti seterusnya, iaitu memahami maklumat tersurat dan tersirat dan memberikan respon dengan betul. Jom. Aktiviti 2. Memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Baiklah adik-adik, untuk aktiviti ini, adik-adik perlu mengetahui apa itu maklumat tersurat, apa itu maklumat tersirat dan apa itu memberi respon. Dalam petikan dipaparkan contoh maklumat tersirat, iaitu peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Mana datangnya maklumat tersirat ini? Maklumat tersirat ini diperolehi daripada maklumat tersurat. Maklumat tersurat ialah maklumat yang ada dalam teks petikan, iaitu taklimat sebelum perlumbaan ada dituliskan peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Ya, adik-adik boleh rujuk petikan tentang maklumat tersurat yang pertama ini. Memang ada dinyatakan bahawa peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Maklumat tersurat ni ialah maklumat yang ada dalam petikan. Manakala maklumat tersirat tiada dalam petikan. Ya. Maklumat tersirat ialah huraian daripada maklumat tersurat. Kamu perlu fikir sendiri, guna akal. Berdasarkan contoh maklumat tersirat ialah peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Apabila kita mempunyai kesihatan yang baik, kita tidak menghadapi masalah semasa perlumbaan. Andai kata semasa perlumbaan kamu demam, bolehkah kamu teruskan perlumbaan? Mesti tidak boleh kan? Jadi maklumat tersiratnya ialah peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Maklumat tersirat ni datangnya daripada maklumat tersurat. Maklumat tersirat ni kamu perlu fikir sendiri mengguna akal. Okey, cikgu harap kamu faham. Kita teruskan dengan apa yang dikatakan untuk mencari respon. Untuk mencari respon,
kamu boleh memberi kesan daripada tindakan tersebut atau memberi alasan yang kukuh daripada tindakan yang diambil. Contohnya, respon yang diberikan contoh dalam petikan ini, peserta dapat mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Okey, cikgu harap kamu faham dengan jelas. Untuk kemahiran ini, kamu kena tahu dahulu apa itu maklumat tersurat, apa itu maklumat tersurat, dan apa itu memberikan respon. Kita teruskan dengan sesi latihan untuk kemahiran ini. Jom. Baiklah adik-adik, mari kita teruskan dengan sesi latihan untuk mencari maklumat tersirat dan respons. Maklumat tersurat yang ada dalam latihan ini ialah maklumat yang terdapat dalam petikan. Kita teruskan dengan maklumat tersurat yang kedua. Peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Untuk mencari maklumat tersirat ini, adik-adik kena fikir menggunakan akal. Okey, pakaian sesuai yang bagaimana? Okey, daripada pemikiran adik-adik, kita dapat maklumat yang tersirat, iaitu peserta perlu memakai pakaian yang menyerap peluh dan berwarna cerah. Responnya, peserta berasa selesa menunggang basikal dan pengguna jalan raya lain dapat melihat dengan jelas. Apabila kita memakai pakaian yang menyerap peluh, kita akan berasa selesa. Dan apabila kita pakai pakaian yang berwarna cerah, kita dapat pengguna jalan raya yang lain dapat melihat dengan jelas. Itulah contoh respons. Kita teruskan dengan maklumat tersurat yang ketiga. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Baik yang bagaimana? Itu yang tidak rosak. Jadi maklumat tersiratnya, peserta perlu memastikan basikal tidak rosak dan berfungsi dengan baik. Responnya, kamu boleh beri alasan. Kalau basikal itu rosak, dia boleh membahayakan diri. Jadi responnya ialah basikal rosak dan tidak sesuai akan membahayakan diri. Okey, kita teruskan dengan maklumat tersurat yang keempat. Peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda. Papan tanda yang bagaimana? Jadi peserta perlu peka dan patuh dengan isyarat lalu lintas. Itu ialah maklumat tersirat dia. Responnya, sebab apa? Sebab apa peserta perlu mematuhi isyarat lalu lintas? Peserta dapat mengelakkan kejadian tidak diingini seperti terjatuh basikal. Okey. Ini contoh-contoh yang boleh cikgu beri sebagai panduan kamu untuk mencari maklumat tersirat dan respon. Jadi kamu boleh teruskan untuk mencari maklumat tersirat untuk maklumat tersurat nombor 5 dan nombor 6. Cuba jaya. Okey, sekian sahaja pengajaran hari ini. Cikgu harap adik-adik semua dapat memahami tajuk yang kita pelajari hari ini. Semoga dapat membantu adik-adik semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng channel Cikgu Johan, dan jumpa lagi. Bye-bye.